Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Hamka, ayat 20 hingga ayat 26, bahagian kedua. Di dalam bahagian pertama, kita membincang tentang riwayat Bani Israel. Dalam riwayat Bani Israel selanjutnya, setelah Musa wafat, memang Yusha bin Nun yang dididik oleh Musa sejak masa muda lagi, beliau itu yang meneruskan pimpinan. Sebab jiwanya sejak semula telah bebas dari semangat perbudakan, maka oleh Musa kepadanya lah diserahkan pimpinan kaumnya seketika beliau akan meninggal. Sebab Harun terlebih dahulu wafat dari Musa. Dialah kelaknya yang membawa Bani Israel angkatan baru, bukan angkatan tua yang telah mati beransur-ansur di padang belantara dalam berlarut-larut 40 tahun itu. Yusha bin Nun dibantu oleh Khalid bin Yafuna yang memimpin angkatan baru itu merebut tanah yang dijanjikan itu. Sebab itu sebelum wafat, Musa telah membentuk kader-kadernya. Pendapat Ibn Khaldun, pelopor ilmu masyarakat sosiologi dan filsafah sejarah Muslim yang besar, Ibn Khaldun, telah membincangkan pula hal ini dalam kitab Mukaddimahnya yang terkenal. Pada fasal 19, beliau menerangkan betapa hancurnya kekuatan suatu kaum kalau mereka telah direndahkan dan jatuh ke bawah perintah orang asing. Dalam seluruh mukaddimahnya, beliau menekankan betapa perlunya asabiah bagi bangunkan suatu pemerintahan atau kekuasaan atau kerajaan, kerana asabiah telah pecah kerana kemelaratan dan kehinaan. Suatu kaum tidak akan dapat bangun lagi. Barulah kaum itu akan bangun kalau ada pemimpin kuat yang akan membawa naik mereka. Tapi itu pun akan menempuh berbagai rintangan yang hebat tersebut jiwa kaum itu yang telah lama rosak. Lalu Ibn Khaldun mengemukakan misal tentang Bani Israel di bawah pimpinan Musa sebagai tersebut dalam Al-Quran itu. Seketika Nabi Musa mengutus 12 orang penyelidik ke negeri yang harus mereka rebut dari tangan musuh, sedang orang yang 12 itu adalah pemuka belaka dari kaumnya. Hanya 2 orang yang berani dan yang 10 habis ketakutan. Padahal Tuhan telah berjanji akan menyerahkan tanah suci itu ke tangan mereka, asal mereka mau berjuang. Mengapa mereka takut menghadapi musuh Bani Enak itu? Ibn Khaldun mengatakan sebabnya ialah kerana dari dalam jiwa mereka belum hilang ketakutan yang ditimbulkan oleh tekanan kaum Kipti, iaitu kaum Fir'aun beratus tahun. Sebab itu, apabila akan berjuang menghadapi musuh, mereka teringat lagi akan kedahsyatan penindasan mereka yang dahulu. Apatah lagi mereka bebas dari tindasan Fir'aun, bukanlah kerana perjuangan mereka sendiri. Mereka kerana melarikan diri lalu ditolong Tuhan dengan mukjizat terbelah laut. Dan mereka berfikir kalau sudah sampai di seberang itu akan aman. Tidak ada lagi ribut-ribut. Sebab itu seketika diajak berperang, pemimpin-pemimpin mereka sendiri yang timbul takut. Dan pengikut-pengikut mereka sangat banyak cincong. Oleh kerana itulah mereka dihukum Tuhan, disuruh mengembara atau dikarantina di padang Tih, itu 40 tahun lamanya. Iaitu di antara Syam dan Mesir. 40 tahun tidak mengenal dunia keliling. 40 tahun tidak melihat kota-kota besar, tidak bercampur dengan manusia lain, terputus dengan dunia luar. Ibn Khaldun mengambil kesimpulan dari mafhum ayat mengapa mereka sampai dihukum sedemikian lama. Maksudnya ialah supaya
jail atau generasi yang jiwa mereka telah rosak kerana tindasan Kipti dan Firaun dahulu itu, biar habis lebih dahulu. Lalu timbul generasi muda yang tidak mengenal dan merasakan lagi kehinaan, tekanan dan tindasan yang berpuluh keturunan merosak binasakan jiwa nenek moyang mereka. Generasi baru inilah yang diharapkan sanggup menuntut bela dan berjuang untuk mencapai kemenangan. Dan berkata Ibn Khaldun seterusnya, di sini anda dapat mengambil suatu kesan bahawa paling kurang 40 tahun lamanya kalau hendak menghabiskan generasi lama lalu menimbulkan generasi baru. Dan berkata Ibn Khaldun, amat sucilah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sesudah menerangkan hal ini, Ibn Khaldun menjelaskan lagi pendapatnya yang terkenal itu. Dan di dalam hal ini bertambah jelaslah dalil betapa pentingnya asabiah, bahawa asabiah itulah yang menimbulkan semangat pertahanan diri, penangkisan musuh dan pembelaan, dan juga menuntut hak. Dan barang siapa yang kehilangan asabiah, pastilah kelemahan dan dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sekian, berkata Ibn Khaldun. Perbandingan di antara nakib-nakib untuk menambah pengetahuan kita tentang perjuangan rasul-rasul Allah dan jiwa para pengikut mereka atau orang-orang yang mereka tumpahi kepercayaan di sini, mari kita lihat 3 macam sejarah. Seketika mentafsirkan ayat 12, telah kita uraikan apa artinya nakib, iaitu bahawa Nabi Musa telah mengangkat 12 orang penyelidik atau pemimpin, pelopor, pembuka jalan. Dan dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, telah kita lihat bagaimana kekecewaan yang timbul kerana nakib 10 orang banyaknya takut bertanggungjawab. 12 orang nakib yang diangkat Nabi Musa itu disebutkan nama-nama mereka dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 4 sampai ayat 15, iaitu Samya bin Zakur, Safat bin Huri, Khalid bin Yafuna, Yijal bin Yusuf, Yosya bin Nun, Falti bin Rafu, Gajal bin Sadi, Gadi bin Sosi, Amyal bin Gamali, Setur bin Mikail, Nakbin bin Wafsi, Guil bin Maki. 12 orang nakib. Kenyataan bahawa 10 penakut, hanya 2 orang berani, iaitu Khalid bin Yafuna dari suku Yahuda dan Yosya bin Nun dari suku Yafrayim. Yosya ini ditukar namanya oleh Nabi Musa menjadi Yusak bin Nun. Kegagalan nakib yang 10 inilah yang menyebabkan 40 tahun lamanya Bani Israel dikarantina di padang teh, supaya angkatan tua habis dan naik angkatan baru. Yusak bin Nun lah yang dipercayai oleh Musa sampai kemudian hari, sehingga setelah meninggal Harun dan meninggal Musa, dialah yang meneruskan pimpinan bagi Bani Israel. Kemudian mari kita tilik 12 orang nakib yang disebutkan juga Hawari yang diangkat oleh Nabi Isa Al-Masih. Dalam Injil karangan Matius pasal 10 ayat 2 sampai ayat 4 dituliskan pula nama-nama mereka. Simon yang disebutkan juga Petrus, Andreas, saudara dari Simon. Ketiga, Yakub anak Zabdi. Keempat, Yahya saudara Yakub. Kelima, Filipus. Keenam, Bartolomeus. Ketujuh, Thomas. Ke-8 Matius pemungut cukai, dan ke-9 Yakub anak Alfius, ke-10 Thaddeus, ke-11 Simon orang Kanani, dan ke-12 Yudas Iskarioti. Apabila kita lihat lukisan pribadi pengikut-pengikut Al-Masih ini dalam catatan Injil sendiri, tiadalah ada di antara mereka yang punya jiwa pejuang yang gagah berani. Yang terkemuka di kalangan mereka disebut Simon Petrus. Tetapi seketika Yesus Kristus ditangkap, ternyata kelemahan jiwanya, sehingga sebelum ayam berkokok 3 kali,
Simon Petrus memungkiri Al-Masih, tidak mau mengakui bahawa dia muridnya atau orang yang dekat dengan dia. Yang paling menyolok mata ialah khianat Yudas. Dijualnya Al-Masih dengan 30 keping perak. Dan kemudian dia menyesal, iaitu dari Matius pasal 27 ayat 5. Tetapi dalam satu berita lagi, dia mati terjatuh sehingga terburai isi perutnya. Kisah Segala Rasul peringkat 1 ayat 8. Dan menurut percayaan Islam, dialah Yudas yang menjual gurunya itu, yang menggali lubang, dan dia yang menimbuninya. Dialah yang disangka oleh ialah yang disangka orang Al-Masih. Lalu dia yang dinaikkan orang ke tiang salib. Lihat kembali tafsir kita di surah An-Nisa ayat 157 dalam juz ini juga. Matius mengatakan dengan tidak ragu-ragu seketika mencatat nama-nama Hawari yang ke-12 itu, dan Yudas Iskarioti, iaitu yang menyerahkan Yesus, dari Matius chapter 10 ayat 4. Bagaimana yang ke-10 orang lagi? Semua mereka melarikan diri seketika Yesus telah dikempung hendak ditangkap. Daripada Matius 26, kitab 26 ayat 56. Dan bagaimana pula dengan 12 nakib Nabi Muhammad SAW? Setelah mengadakan pertemuan yang kedua kali di Aqabah, iaitu di Mina, yang dihadiri oleh 73 orang Arab Madinah, di antaranya turut 2 orang perempuan, maka putuslah muafakat bahawa Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah, dan mereka akan menyambut beliau dengan segala kesanggupan memikul seluruh tanggungjawab. Walaupun lantaran itu, mereka akan terpaksa berperang dengan kaum Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi SAW. Seluruh mereka bersedia mengorbankan nyawa dan harta benda dalam membela dan menegakkan ajaran Nabi. Sebab itulah mereka disebut Al-Ansar. Oleh Nabi dipilihlah di kalangan orang yang 73 itu 12 orang banyaknya yang akan menjadi pahlawan, pelopor dan pembela dari teman-teman mereka yang telah menyatakan percaya kepada Nabi dalam negeri Madinah, baik sebelum Nabi datang sesudahnya dan sesudahnya. Ibnu Hisham telah mencatat nama-nama orang yang ke-12 itu, yang kemudian telah turut membina sejarah perkembangan Islam dengan sikap hidup yang berbahagia dan gilang gemilang. Abu Umamah As'ad bin Zurah, Sa'ad bin Ar-Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Bara' bin Ma'rur, Abdullah bin Amir bin Haram, Ubadah bin Syamit, Sa'ad bin Ubadah. Kesembilan ialah Al-Munzir bin Amar bin Hunais. Yang 9 orang ini dari Bani Khazraj. Ke-10 Usaid bin Huzair. Ke-11 Sa'id bin Qatsamah. Dan ke-12 Rifa'ah bin Abdul Munzir. Yang ketiga ini dari Bani Aus. Semuanya berjanji, walaupun dengan darah, walaupun kehancuran yang akan dihadapi, mereka bersedia mati di samping Rasulullah dalam menegakkan agamanya. Ketika mulai membuat ba'iyah, perjanjian dengan menghulurkan tangan, yang mula-mula menghulurkan tangannya lalu memegang tangan Rasulullah ialah Al-Bara' bin Ma'rur. Hanya dia saja di antara ke-12 orang pahlawan atau nakib ini yang tidak sempat memenuhi janjinya, sebab kerana berkhianat, bukan kerana takut mati, melainkan kerana dia mati sebelum Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Riwayat mengatakan bahawa sampai mautnya di Al-Bara' masih tertunggu-tunggu bila keagaknya Rasulullah akan tiba. Adapun yang ke-11 lagi, semuanya telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan gemilang. Seketika akan perang Badar, seketika Rasulullah SAW menanyakan kepada orang Ansar,
apakah mereka bersedia membantu beliau berperang melawan Quraisy? Padahal dalam perjanjian Aqabah dahulu yang tersebut, mereka akan membantu hanyalah kalau kota Madinah, iaitu Yathrib, diserang musuh. Tidak ada janji bahawa mereka akan turut kalau pergi berperang keluar. Maka salah seorang dari nakib yang ke-12 itu, iaitu Sa'ad bin Ubadah, telah bertanya dengan hormatnya, "Kamikah yang engkau maksudkan dengan seruan itu, ya Rasulullah? Demi Tuhan yang nyawaku ada dalam tangannya, kalau engkau suruh kami merenangi laut, nescaya akan kami renangi. Kalau engkau suruh kami melecut punggung kenderaan kami ke Bakil Gamad, iaitu satu tempat di tepi pantai, 5 hari perjalanan dari Mekah, nescaya kami akan pergi ke sana." Riwayat dari Al-Muslim. Sebagaimana dimaklum dalam sejarah, Sa'ad bin Ubadah adalah salah seorang dari nakib yang 12. Dan peperangan Badar adalah perang besar pertama sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Ubadah telah menunjukkan semangat orang Ansar pada umumnya dan semangat nakib yang 12 pada khususnya. Dia telah menunjukkan kegagahan perkasaan di perang Badar. Kalau kita titik sejarah hidup ke-12 orang nakib itu, kita akan kagum bahawa harapan Rasulullah terhadap mereka tidak seorang pun yang mengecewakan. Nombor 1, Abu Umamah Asad bin Zurah, nakib yang pertama tercatat namanya. Dialah yang memelihara guru yang pertama dikirim Rasulullah buat mengajar di Madinah sebelum beliau hijrah, iaitu Mas'ab bin Umar. Dan di rumahnya itu pula lah orang mula-mula mendirikan sembahyang berjemaah sebelum Rasulullah hijrah. Dia meninggal sebelum peperangan Badar, sedang orang sibuk mendirikan Masjid Rasulullah SAW. Sa'ad bin Rabi, nakib kedua, terkenal namanya sebab dengan dialah Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf setelah hijrah ke Madinah. Begitu tinggi budinya dan bersih hatinya, sehingga pernah dia menawarkan separuh hartanya buat modal bagi Abdurrahman bin Auf berusaha di Madinah, dan dia pun rela menceraikan salah seorang dari isterinya supaya diambil isteri oleh Abdurrahman. Tapi Abdurrahman menolak kedua tawaran itu dengan baik budi pula. Malah berusaha sendiri sampai Abdurrahman bin Auf kaya raya pula. Sa'ad bin Rabi itu mati syahid dalam perang Uhud. Abdullah bin Rawahah, nakib yang ketiga, tidaklah payah memperkenalkan nama ini. Seorang penjaga dan penyair, seorang yang gagah perkasa dalam peperangan dan turut menaklukkan Mekah. Dia diangkat menjadi amir yang ketiga sesudah Ja'far bin Abu Talib dan Zaid bin Harisah dalam peperangan Muta'ah, dan ketiga pahlawan itu tewas dalam perang tersebut. Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, nakib keempat, dia turut dalam peperangan Badar. Al-Bara bin Marur, nakib kelima, seketika terjadi bai'ah di Aqibah itu, dialah yang mula sekali menghulurkan tangannya dan memegang tangan Rasulullah, menyatakan setia dan menyatakan sedia hidup dan mati bersama Rasulullah di dalam menegakkan ajaran beliau. Menurut riwayat Ibnu Hisham, seketika dia mula-mula datang menemui Rasulullah ke Mekah sebelum hijrah, dia telah sembahyang menghadap Kaabah, kerana menurut perkiraannya ke Kaabah itulah yang lebih patut, sebab itulah rumah ibadat yang mula-mula. Seketika bertemu dengan Rasulullah, dia telah menyatakan pendapatnya itu dan meminta bandingan Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Sekarang kita masih berkiblat ke Baitul Maqdis, tetapi saya percaya bahawa nanti kita akan berkiblat ke Kaabah juga." Sayang sekali Al-Bara meninggal sebelum Rasulullah hijrah, tetapi anaknya yang bernama Bashar telah melanjutkan kesetiaan ayahnya, dan dia turut dalam beberapa peperangan. Dia mati kerana racun daripada kambing yang diberikan oleh perempuan Yahudi di Khaybar untuk meracun Rasulullah SAW. Dia jadi korban dan Rasulullah selamat. Yang keenam, Abdullah bin Amir bin Haram,
Nakib ke-6 turut dalam peperangan Badar, beroleh syahid dalam peperangan Uhud, dan dia adalah ayah dari sahabat Rasulullah yang terkenal, iaitu Jabir bin Abdullah. Ubadah bin Syami, nakib ke-7, sangat terkenal sebagai seorang pahlawan, turut dalam segala peperangan bersama Rasulullah dan banyak pula merawikan hadis Nabi SAW. Dan setelah Rasulullah wafat, dia menjadi orang kedua dalam penaklukan negeri Mesir di bawah Amr bin Ash. Setelah Mukakis Raja Mesir mengirim utusan menemui Ammar bin Ash, dia yang disuruh menyambut dan menghadap utusan itu. Utusan berkata kepada pengawal dengan siapa dia akan bertemu. Lalu ditunjukkan orang Ubadah bin Samit. Utusan itu tercengang sebab Ubadah bin Samit adalah hitam kulitnya. Utusan bertanya, apakah orang hitam sebagai tuan ini memegang kekuasaan setinggi ini? Ubadah menjawab, dalam pimpinan kami terdapat berpuluh-puluh orang yang hitam kulitnya sebagai saya ini. Dan Ubadah bin Samit pula lah yang mengepalai armada Islam menakluk Siprus. Ke-8, Sa'ad bin Ubadah, nakib ke-8. Tadi telah kita jelaskan salah satu kegagah perkasaan Sa'ad, dan dalam hadis yang lain dinyatakan lagi sambungan perkataan Sa'ad seketika menyambut seruan Rasulullah. Kami kaum Ansar akan berdiri di sampingmu kemana saja kami engkau ajakkan. Kami tidaklah akan bersikap sebagai kaum Musa yang berkata kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhan engkau itu, hai Musa, dan kami akan tetap duduk di sini. Sa'ad bin Ubadah bagi kaum Ansar sama kedudukannya dengan Abu Bakar bagi kaum Muhajirin. Pernah diberi tugas oleh Rasulullah menjadi wakil beliau sebagai pemimpin pemerintahan di Madinah ketika beliau pergi berperang. Al-Munzir bin Ammar bin Hunais, nakib ke-9, seorang pahlawan yang gagah berani, pantang mundur. Dia diangkat oleh Rasulullah menjadi amir peperangan seketika suatu suku Arab yang besar mengkhianati utusan Rasulullah di sumur Ma'unah. Penduduk negeri itu mohon dikirimkan ahli-ahli membaca Al-Quran. Tapi di sumur Ma'unah itu mereka dikhianati, diserang dengan tiba-tiba. Di sinilah dia tewas. Usaid bin Hudair, nakib ke-10. Dia turut dalam banyak peperangan yang besar. Ke-11, Sa'ad bin Qatsaimah, nakib ke-11. Dia mendapat syahidnya dalam peperangan Badar. Adalah sangat mengharukan kisah ayahnya datang kepada Rasulullah sebelum peperangan Uhud dan minta dibawa ikut berperang. Mulanya Rasulullah menolak sebab dia telah tua. Tetapi dengan menitikkan air matanya, Qatsaimah berkata kepada Rasulullah bahawa semalam dia bermimpi melihat putranya Sa'ad sedang bermain-main di dalam syurga. Lalu kelihatan olehnya ayahnya, maka berkatalah dia bahawa hidupnya dalam syurga sangat senang. Dia ajak ayahnya supaya menuruti dia agar bersama-sama mengecap nikmat ilahi. Permohonannya itu dikabulkan Rasulullah. Qatsaimah turut dalam peperangan Uhud. Dalam satu pertumparan tercapailah cita-nya. Dia beroleh syahid dan berbahagialah dia sebab dapat menyusul putranya. Ke-12, Rifa'ah bin Abdul Munzir. Menurut satu riwayat, Abdul Hadsam bin At-Taiban, nakib yang ke-12 ini, dia turut dalam peperangan Badar. Ke-12-nya diangkat oleh Rasulullah untuk memimpin seluruh kaum Ansar yang pelupur atau sebagai istilah sekarang menjadi kader. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengecewakan harapan Rasulullah SAW itu, dan tidak ada yang mundur ketika menghadapi musuh. Bahkan tidak ada yang berkhianat. Berkat bimbingan mereka, agama Islam telah tegak dengan jayanya kerana perjuangan kaum Ansar di samping kaum Muhajirin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim.